Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi alladzi kanu bitamassuki syariati salihin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbus samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma dzul jalali wal kamali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin, imamul awliya'i wa salihin, zainul arifin, rahmatan lil alamin, nuris samawati wal ard wa nurul dunya wal akhirah, wa ala alihi wa ashabihi allazi kanu bitamassuki syariati salihin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia tuan pusi majlis bersamping putih, berbaju hitam, handsome tuan. Alhamdulillah, yang dikasihi, yang telah naik ke roster ni tinggi, Haji Johari dan Jatan Kuasa. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur jatan kuasa Haji Johari dan penolong dan sekali pentadbir, imam dan muazzinnya, dan orang-orang yang sering sembahyang dalam masjid ini, dan semua pihak yang selalu berusaha mengimarahkan masjid ini daripada apa pun sumbangan. Allah tak akan lupa kamu. Subhanallah. Allah janjikan tempat kamu dalam syurga, kerana Allah tu Maha Pemurah. Sepemurah-murahnya, walaupun kita berdosa, tapi kita bertuhan dengan Tuhan yang Maha Maaf. Walaupun kita buat zalim, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Ghafurur Rahim. Walaupun kita tidak ada amalan, tapi Allah Ta'ala menamakan diri Ya Karim. Allah janjikan, kamu kembali kepadaku, aku beri kamu kasih sayangku. Kalau kita takut tak dapat syurga, tapi ingat, jangan takut tak dapat kasih sayang Allah. Itu ingat. Kalau kita rasa kita mati akan ada azab kubur, memang ada azab kubur. Tapi kalau kita rasa kita ni akan kena azab, kita tak akan dapat syurga, kita tak akan jumpa Nabi, kita tak ada orang yang nak tolong kerana kita banyak maksiat, macam-macam perkara zalim kita buat. Ingat, kita kembali kepada kasih sayang Allah. Kalau kita ingat Allah itu berkasih sayang dengan kita, maka Allah itu akan beri syurga. Jangan harap syurganya dulu, harap kasih sayangnya dulu. Lahirnya kita pun hidup dengan kasih sayang Allah. Kita bukan hidup dalam syurga, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Tapi dengan kasih sayangnya kita dapat bersama lagi pada tahun ini, menyambut kekasih Allah, hari kebesaran kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi ikhwan akhwat, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita beri salam takzim, salam kerinduan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis tolong edarkan, mungkin tidak kecukupan, harap dikongsi satu nota pakai untuk 2 orang. Bismillah.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, moga Allah muliakan suara tuan kari kita di dunia dan di akhirat, selalu memandangkan kalam Allah di bumi ni. Alhamdulillah. Ikhwan, at-tahiyat mubarakakum wa ijlala li nabiyikum wa sallimu alaihi. Ya, bacaan salam untuk mencari keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumu, bangunlah kamu untuk memuliakan kekasih Nabi kamu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca yang berwarna merah jambu dan kita akan baca secara bersamaan. Jangan kelang kabut, penuhkan hati itu dengan penghormatan dan malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hati demikian Allah dengan kemurahannya menyampaikan salam ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada orang beri salam pun tidak didengar oleh Nabi, kerana sifat orang beri salam tu penuh dengan berbagai sifat-sifat yang tercela. Moga Allah ampunkan kami dan kamu. Beri salam selepas ucapan kami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbal li wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abli li sayyidina wa maulana Muhammadin minnas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaihi ya Bashir. Assalatu wassalamu alaihi ya Nadir. Assalatu wassalamu alaihi ayyuhal sirajul munir. Assalatu wassalamu alaihi ya Syafiq. Assalatu wassalamu alaihi ya Nurullah. Assalatu wassalamu alaihi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaihi ya Safwatallah. Assalatu wassalamu alaihi ya man arsalallahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu alaihi ya qa'idal ghurril muhajjalin ila jannatin na'im. Assalatu wassalamu alaihi ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaihi ya akrama khalqillah. Assalatu wassalamu alaihi ya Rasul rahmah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Pada tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-awal kita ingat malam ni kita duduk dalam rumah Allah, dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nawai itu mesti ada pada kita. Ya, kita bukan datang untuk melihat satu pertandingan. Kita bukan datang pada majlis perhimpunan untuk setakat kata orang mengadakan majlis-majlis yang kosong, seperti umpama majlis-majlis kebiasaan. Tapi kita datang dengan ada majlis yang ada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat ada Nabi sebesar ini yang digantung. Untuk melihat majlis malam ni adalah majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam ni majlis Nabi, kita tadi dengar Tuan Pengurusi, semoga Allah muliakan beliau dunia dan akhirat. Haji Johari kita, majlis malam ni majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermakna majlis Nabi. Kalau kita tahu itu majlis Nabi, maka yang datang ni adalah tetamu Nabi. Ni tetamu Nabi. Jadi orang yang datang sebagai tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena jaga adab. Kerana Allah Ta'ala tidak akan beri pertolongan orang yang tidak jaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan beri pertolongan. Sebab itu banyak dalil
yang menerangkan hujah. Kalau kita tak beradab dengan Nabi, Allah tak akan beri kita apa-apa. Pertama, pernah satu malam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, budak yang baru umur dalam 9 tahun, dia besar di rumah bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan Nabi pangkat sepupu. Bapa beliau adalah pakcik Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Bila mana Nabi semayang malam, Sayyidina Abdullah bin Abbas datang ikut Nabi. Nabi rasa ada orang di belakang. Habis semayang, Nabi habis salam kanan kiri, Nabi tengok dia, Nabi tarik tangan dia, duduk sebaris dengan Nabi. Pasal semayang tahajud tak boleh jamaah. Semayang tahajud tak sunat jamaah. Nak jamaah harus, bukan haram, harus. Ya, semayang sunat tasbih tak sunat jamaah, harus jamaah, dia tak sunat. Baik, Nabi letak dia di depan, sebaris dengan Nabi. Nabi takbir. Begitu Nabi takbir, dia undur belakang lagi. Habis main 2 rakaat, Nabi tegur dia. Nabi kata, wahai Abdullah, kenapa kamu tak nak dengar cakap? Aku panggil kamu duduk sebelah aku, semayang sama. Kenapa kamu masih pergi ke belakang? Dengar dia jawab, wahai Rasulullah, di manakah adabnya anaknya Abbas mau duduk bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di manakah adabnya dengan Rasulullah? Budak umur 9 tahun jawab dengan Nabi, di manakah adabnya? Subhanallah. Begitu juga ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kelewatan datang, ada urusan dakwah. Bilal sudah kamat, habis maaf saya sudah azan, habis semayang sunat. Tunggu, hari makin larut, waktu makin nak dekat dengan waktu yang kedua datang. Akhirnya ya, lihat mungkin Nabi tak hadir, ada halangan, maka pergi kamat, maka Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Begitu Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi sampai. Jamaah sudah mula, Sayyidina Abu Bakar dah mulai membaca Fatihah. Nabi masuk daripada pintu sebelah depan, langsung dapat duduk saf pertama. Begitu Nabi masuk, Nabi takbir, orang sebelah nampak Nabi, dia tepuk tangan. Masa tu belum ada hukum tepuk tangan, belum Nabi ajar baca subhanallah. Sahabat tepuk tangan, orang sebelah nampak pasal tepuk tangan. Ya, akhirnya dia terperasan Nabi, dia tepuk tangan. Jamaah ramai semua tepuk tangan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, begitu dengar pasal kicau belakang tepuk semayang, maka Sayyidina Abu Bakar pusing leher. Pasal dalam semayang boleh pusing leher, tak batal. Yang batal pusing dada. Dunia batal. Wajib menghadap kiblat dada. Terbakar bila pusing, kenapa Nabi di ujung? Nabi isyaratkan dia, Nabi isyarat. Dalam semayang boleh isyarat. Yang tak boleh gerak 3 kali turut-turut. Nabi isyarat, mana teruskan jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia mundur ke belakang. Dia mundur. Begitu dia mundur, saf ni kata orang beredar ke kanan, beredar ke kiri, jadi Sayyidina Abu Bakar masuk. Akhirnya Nabi dah imam sudah tak ada kat depan. Nabi daripada depan masuk tempat imam. Habis saja semayang, Nabi wajah merah. Nabi pandang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kamu tak ikut arahan? Tidakkah aku mengisyaratkan kamu untuk terus jadi imam? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tidaklah patut anak Abu Quwafah, Abu Bakar ayahnya nama Abu Quwafah, tidaklah patut anak Abu Quwafah duduk di depan sedangkan di belakangnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar tu, Nabi diam. Nabi tahu ini adab. Suruhan Nabi itu hukum, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu jawab itu adab. Maka adab mengatasi hukum. Sebab tu duduk dalam majlis Nabi nak jaga adab. Ya, nak jaga adab. Jangan kita duduk ni kata orang dengan keadaan kupik kuku, dengan keadaan main handphone, dan maka tak ada adab. Pasal ini majlis bukan perkahwinan Ahmad Ismail. Bukan betul-betul. Dan perajat. Subhanallah. Baik, ini majlis Rasulullah. Jadi saya dan kamu kena adab. Ya, adab yang pertama, duduk kita, hati kita, kehadiran kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah. Sebab dalam semayang pun kena ingat Nabi. Kalau dalam semayang awak lupa Nabi, semayang awak tak sah. Dalilnya di mana? Dalam semayang ada 2 tasyahud, ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Awak kena beri salam pada Nabi tak? Cuba awak baca tahiyat tanpa salam pada Nabi, semayang awak kena reject, tak sah.
Wahai sembahyang hanya nak ingat Allah, tapi dalam ingat Allah tak boleh putus hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat. Jadi apa lagi yang duduk macam ini? Kedua, bila kita duduk ni, kita duduk dengan kesungguhan. Saya ikhtiarkan menyampaikan syarat dengan kesungguhan. Walaupun saya nyari dalam keadaan ada uzur, hampir-hampir tak sampai, perbuat hal. Jadi balik padanya, awak pun duduk dengan kesungguhan. Kita sama-sama bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Nakkan, ya Allah, berilah aku dapat cinta kekasih-Mu. Berilah aku dapat cinta kekasih-Mu. Ikhwan, alamat tanda daripada cinta. Cinta ni bukan vitamin ni kata Arab ni, cakap-cakap aja. Nabi kata apa alamat dia? Apa tanda dia? Subhanallah, sahabat jawab. Maka Nabi kata kamu benar. Maka ulama kata kalau cinta pada Nabi, subhanallah, tiap kita ke mana pun kalau lihat wajah apa, mak saya lihat nama-nama Nabi seperti ini, keliling ni, pintu ni, semua ada nama Nabi. Orang yang lihat ni sebab pertama dia akan lihat dengan suka. Alhamdulillah, nama kekasih, nama penghulu aku, nama pensyafaat aku. Air mata macam nak keluar. Suka tu sampai nak nangis. Dia dapat tu nama Nabi, dia akan cium. Walau dia kertas, walaupun dia kain, walaupun dia kaca, tertulis nama Nabi, dia cium. Kerana itu amalan Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Itu amalan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi punya amalan. Kalau kita salah, sahabat Nabi salah. Kalau sahabat Nabi salah, guru dia siapa? Gurunya Rasulullah. Awak nak kata anak murid Nabi salah? Subhanallah. Ni Allahu Akbar. Jadi ini kita kata alamat petanda awal cinta Nabi. Tak boleh dia tengok nama Nabi. Dia pergi masjid mana pun nampak Allah Muhammad, nampak nama Allah Tuhan, nampak nama Nabi kekasihnya. Ya Allah, terima kasih, muliakan kekasihku ya Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan wajah ni melihat Nabiku ya Allah. Hati ni selalu mohon, selalu mohon. Ini tanda orang yang sudah ada daripada butik ataupun putik daripada kecintaan yang mulai nak wujud di hatinya. Tapi kalau kita lihat nama Nabi, tengok tak ada apa, tak ada feeling. Subhanallah. Jadi macam nasyid tadi kita baca. Subhanallah, ya khairal maut. Baca subhanallah dengan sungguh-sungguh. Pasal awak lihat, kalau orang yang pergi disco, penyanyi itu menyanyi, itu benda maksiat. Beribu orang sampai berjoget tak? Sampai berjoget. Apa pasal? Dia syok dengan disco. Kenapa kita dalam maulid tak boleh syok dengan Nabi? Fikirkan kenapa? Apa penyakit kita sekarang? Awak tengok di TV konsert Siti Nurhaliza, orang beratus orang, tiket mahal pembeli. Siti Nurhaliza keluar, yang tepuk tangan, yang bersuit, yang bersuka-suka, sampai bawa ke rentang, hidup Siti, hidup Siti. Kenapa untuk majlis Nabi kamu tak boleh buat? Kenapa kamu tak boleh buat? Sedangkan ini yang mendatangkan pahala, itu mendatangkan maksiat. Tengok orang main bola, subhanallah, turun airport, Ronaldo turun ke siapa pemain turun, di airport penuh, semua nak minta signature. Tapi kenapa Nabi kita, subhanallah, kita tak nak, kata orang. Kita ada something borong kan, ada penyakit. Hati kita tak mesra dengan Nabi. Orang disco dia mesra dengan disco, orang konsert mesra. Kenapa kita orang maulidin Nabi tak boleh mesra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah pensyafaat kita. Subhanallah. Ikhwan akhwat, jadi inilah saya kata sekelumit daripada adab duduk dalam majlis Nabi. Banyak lagi adab, tapi bukan itu mauduk saya malam ni. Macam mana Tuan Putsi kata, agar aku bersama dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Ikhwan akhwat, diawali dengan perkahwinan ibu bapa Nabi SAW. Kita ambil daripada sedikit demi sedikit. Perkahwinan ayah bunda Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidatina Aminah binti Wahab radhiyallahu anhu. Baik, dikabarkan sini sebagaimana disebutkan dalam riwayat, adalah Nabi Ibrahim. Awal sekali Nabi Ibrahim alaihissalam bila bina Kaabah, itu dalam surah Baqarah,
Boleh semak surah Al-Baqarah. Bila Nabi Ibrahim buat Kaabah, siap Kaabah ni, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, aku dah siapkan Kaabah atas perintahmu. Yang aku minta ganjaran atau upah daripada buat Kaabah ni satu, ya Allah, lahirkan daripada zuriat aku seorang yang kau muliakan di timur sampai ke barat. Jadikan dalam zuriat aku ini orang yang boleh mensucikan manusia seluruh alam. Jadikan daripada zuriat aku ini adalah orang yang mana mendatangkan rahmat kepada alam semesta. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim AS. Sila baca surah Al-Baqarah. Allah kabulkan. Lahir Nabi, kata orang, kemudian Nabi Ismail besar, Nabi Ishak besar. Itu dua anak Nabi Ibrahim AS. Nabi Ismail besar, anak-anak Nabi Ismail tak jadi Nabi, tapi anak Nabi Ishak jadi Nabi. Anak Nabi Ishak lahir, dinamakan Yaqub, Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub dapat anak, lahir Nabi Yusuf AS. Lahir, tapi Nabi Ishak tak. Ya, kerana apa? Kerana Allah simpan itu nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah simpan. Sampailah subhanallah, nur itu bertukar-tukar pada anak cucu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kesemua anak cucu Nabi Ismail sampai kepada Abdul Muttalib, tak ada seorang pun yang menyembah berhala. Walaupun datuk Nabi jadi ketua Mekah, keliling Kaabah ada 360 berhala, walau masyarakat Mekah agama resmi, agama penyembah berhala, datuk Nabi ketua ni tak pernah menyembah berhala, tak pernah angkat berhala letak kat Kaabah, dan tak pernah beli atau suruh orang buat berhala. Subhanallah. Kalau kita kata betul ke tu? Sama juga kita nak pemimpin. Ya, subhanallah, pemimpin negeri. Kita orang Islam. Ya, ibaratlah kita ambil pada negeri lain. Umpama kata orang dalam negeri, ya, kita ambil pada negeri Thailand. Ada Islam, tapi pemimpinnya tidak Islam. Tidak menyembah apa yang orang Islam sembah. Baik, jadi balik padanya, Allah kabulkan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah, Allah letakkan nur aku di solbi orang-orang yang Allah pilih. Nur Nabi. Ingat, Nabi tidak daripada tanah, Nabi daripada nur. Itu perbezaan. Ya, kalau ayat kata lakad, jom ramai-ramai, bismillahirrahmanirrahim, lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anibtum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat tu beritahu Nabi bersifat dengan sifat manusia. Aku sebagai lakad ja'akum min anfusikum, aku datang, apa katalah, datang pada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada jenis kamu, jenis manusia. Nabi bukan berjenis jin, tapi ingredient Nabi Allah tidak gunakan tanah. Subhanallah. Sebab tu semua daripada Nabi perbezaan. Nabi tidak lahir macam mana kita lahir. Kita lahir daripada, minta maaf banyak-banyak, kita semua, kecuali Rasulullah SAW. Semua wali mana, ulama mana, kadi mana, ustaz mana, semua lahir melalui tempat buang air kecilnya ibunya. Setuju tidak? Semua lahir tempat buang air kecil mak lah. Tempat buang air kecil mak. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi tidak lahir melalui tempat itu. Nabi keluar daripada perut ibu Nabi, di atas daripada pusat. Itu kitab pernah kami berikan waktu Maulid Akbar kepada ustaz-ustaz Singapura yang dikeluar oleh kerajaan Mesir, mempunyai beberapa dalil-dalil hadis. Tak sama. Subhanallah. Ya, sebab itu Nabi lahir tak payah dicucikan badan Nabi. Semua baby lahir kena cuci dah. Cucikan darah, bersihkan darah. Nabi lahir subhan harum terus, tak dicucikan. Perbezaan. Jadi balik padanya, Nabi dipilih, nur Nabi ini dipilih solbi-solbi yang diletak nur Nabi.
Daripada Adnan sampai kepada turun Abdul Manaf, turun sampai kepada Abu Muttalib. Sebab itu Nabi digelar dengan satu nama, Al-Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhan yang Mustafa. Wahai Tuhannya yang Mustafa. Mustafa itu Nabi. Wahai Tuhannya Rasulullah. Mustafa maknanya apa? Mustafa maknanya pilihan punya pilihan. Khair, campur-campur khair, jadi Mustafa. Itu subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik kita singkatkan. Sampailah kepada zaman Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nur Nabi beralih kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Nur Nabi. Sehingga Abdullah ni, Abdul Muttalib datuk Nabi, ada 10 anak laki-laki. Tapi yang paling handsome, yang paling cantik, yang selalu keluar cahaya wajahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sampaikan Warakah, awak mungkin dah belajar sejarah, atau Warakah yang menikahkan Nabi dengan Siti Khadijah. Warakah ada adik perempuan, namanya Rukaikah. Rukaikah bin Naufal, binti Naufal. Rukaikah ni orang yang kaya dan orang yang alim, dan dia seorang yang gadis yang cantik. Rukaikah sampai jumpa Abdullah. Dia kata, wahai Abdullah, aku nak kahwin dengan kamu. Aku nak kahwin dengan kamu. Jawab Sayyidina Abdullah, ayah dia Nabi, soal perkahwinanku serahkan kepada ayahku. Anak yang salih, subhanallah, anak yang salih. Soal perkahwinan serah pada ayahku, aku takkan pilih. Ada seorang lagi, ini perempuan, yang namanya Fatimah Kaisar. Fatimah Kaisar ni tukang telik. Asalnya Fatimah Kaisar ni waktu lahir, bapak dia sudah korek lubang, dah tanam. Tapi kaum kerabat dia datang, cepat gali balik, hidup. Bayi tu masih bernyawa, masih bernafas, tak jadi ditanam hidup-hidup. Budak ni besar, yang nama Fatimah bin Kaisar ni, binti Kaifan, jadi tukang telik. Jadi tukang telik yang handal di negeri Mekah. Dan dia juga kata orang seorang yang banyak harta. Dia sendiri bila nampak Sayyidina Abdullah lalu depan rumah dia, dia keluar. Tiap kali nampak dia keluar, dia tahan. Kahwinlah aku. Aku nak cahaya. Di dahi kamu ada keluar cahaya. Subhanallah. Ini cahaya asalnya tadi, yang mana turun daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, turun sampai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuk Nabi. Kalau malam hari pergi depan Kaabah, Kaabah terang. Abdul Muttalib datuk Nabi. Kalau malam hari pergi depan Kaabah, dinding Kaabah semua terang. Kenapa? Daripada dahinya keluar nur Nabi. Awak lihat tak cerita Abraha? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Waktu tentera Abraha datang dengan bergajah di Wadi Muhasir. Di Wadi Muhasir, maka Abdul Muttalib datuk Nabi sebagai ketua Mekah, ya, bersama bapaknya Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan. Affan ni kawan kepada datuk Nabi. Pergi ke Wadi Muhasir, jumpa Abraha, ronding, jangan roboh Kaabah. Ingat tak Abraha datang nak roboh Kaabah? Ronding. Abdul Muttalib bila sampai dekat rombongan Abraha datang bawa kereta tank ke bawa apa? Bawa gajah. Gajah ni bukan gajah kat zoo Singapura. Gajah dia bukan gajah India. Diterangkan dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, gajahnya Abraha ni, telinga dia saja boleh duduk lebih pada 100 orang. Telinganya gajah lebih 100 orang duduk. Punyanya sebesar-besar ni gajah. Ya, sebab tu awak buka ensiklopedia, awak tengok jenis-jenis gajah. Gajah Afrika lain, gajah daripada negeri barat lain, gajah India lain, gajah semua saiz lain. Ni gajah lain. Ni bukan gajah awak ingat gajah Thailand. Subhanallah. Bila Abdul Muttalib sampai dekat situ, semua gajah ni bangun, tundukkan kepala, sujud ke bumi. Dan sambil bercakap, wallah, dalam masjid saya cakap ni. Semua dalam sejarah mengatakan apa? Semua dalam Wadi Muhasir tu
tentera-tentera Raja Abraham, termasuk Affan, semua dengar. Gajah tu cakap apa? Assalamualaikum ya Nur. Gajah tu beri salam, bukan kata Assalamualaikum ya Abdul Muttalib. Tapi gajah tu kata apa? Yang saya dicatat malam ni, Assalam ala nur allazi fi zahrika. Gajah tu semua beri salam kepada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu macam mana kita dalam ramai-ramai tak nak beri salam kepada Nabi. Kita buat majlis Nabi, kita baca sejarah Nabi, salam satu tak ada pada Nabi. Terbahan nampak. Sebab tu saya ajak awak semua bangun beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri salam, hormat Nabi. Dalam semayang pun kena beri salam dengan Nabi. Ini yang kita tak perasan, terlupa pandang. Ya, kita bikin majlis tahlil, beri salam pada Nabi dulu. Jangan start majlis tahlil ni afdal zikri fa'al la ilaha illallah. Salam dulu. Bikin doa selamat, salam dulu pada Nabi. Salam. Saya pergi China, Januari, Guangzhou. Saya pergi China, Guangzhou. Di Guangzhou tu ada satu masjid, Masjid Sayyidina Muaz. Sebab di situ ada makam sahabat Nabi. Hari Jumaat saya pergi sembahyang kat masjid tu. Bilal masjid di Guangzhou tu, dia nak azan penuh. Macam-macam bangsa Afrika, dia macam-macam orang dekat China ni. Dia nak azan, dia pakai mikrofon. Kita semua dengar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Allah, baru dia azan. Allah, kita dengar, Masya Allah. Jarang kita dengar Tuan Bilal azan dulu sebelum salam dulu sebelum azan. Saya kata Masya Allah, dia bangsa Cina, dia beragama Islam, dia nak azan, dia ingat Nabi, dia beri salam pada Nabi. Kenapa? Kalau Nabi tak lahir, Tuan Kari tak dapat baca Quran, betul? Kalau Nabi tak lahir, kita tak ada sembahyang Isyak. Kalau Nabi tak lahir, kita tak ada Ramadan. Kalau Nabi tak lahir, kita tak ada Idul Fitri, Idul Adha. Mungkin ada Dipawali. Kalau Nabi tak lahir, kita tak ada malam nisfu Syaban. Kalau Nabi tak lahir, kita tak kenal Allah. Setuju tidak? Habis kenapa awak lupa Rasulullah? Orang yang banyak jasa sampai awak meninggal pun Nabi tak lupa awak. Di padang mahsyar pun, bila Allah jemput Rasulullah masuk syurga, Nabi yang pertama, sampai nama Nabi ada 99. Salah satu nama Nabi Miftahul Jannah. Nama Allah ada 99, nama Nabi pun ada 99. Hadi, Nur, Mustafa, Khairal Bariyah. Ya, ada satu nama Nabi Miftahul Jannah. Nabi tidak, lain Nabi tak boleh masuk syurga, Rasulullah masuk dulu. Dalam syurga semua ada tempat duduk yang khas, yang begitu indah Allah siapkan ke semua para Nabi-Nabinya. Yang paling indah sekali kerusi Rasulullah SAW. Bila Rasulullah masuk, baru Allah panggil Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Syed, Nabi Yusuf, semua Nabi. Yang awak belajar tauhid 124 Nabi, 124,000 Nabi masuk, 313 Nabi, 313 Rasul masuk, semua masuk. Semua Nabi dah duduk sama, semua duduk, Rasulullah di tengah-tengah. Rasulullah bangun balik. Malaikat Ridwan kami ya Rasulullah, semua Nabi dah duduk, kamu duduk dulu. Semua Nabi dah duduk, kenapa kamu bangun? Kata Rasulullah, Ridwan, aku nak keluar. Kenapa ya Rasulullah, Rasul nak keluar? Syurga ni tak boleh ada orang masuk dulu melainkan kamu masuk dulu. Apa kata Nabi? Aku dah masuk. Semua Nabi dah dapat masuk, sekarang aku nak keluar. Kenapa kamu nak keluar ya Rasulullah? Umat aku di mana? Umat aku di mana? Subhanallah. Nabi keluar balik pada syurga, Nabi duduk di padang mahsyar. Ummati, ummati. Nabi tak mau, Nabi tak mau dapat nikmat kalau saya dan awak masih di luar di padang mahsyar. Itu Rasulullah. Subhanallah. Jadi balik dalam hal inilah, ya, begitu sampaikan gajah-gajah tadi beri salam. Kerana nampak nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu saya kata, kalau gajah boleh kenal nur Nabi, kita walaupun tak nampak nur Nabi, setidak-tidak nampak nama Nabi. Gajah tak reti baca, tapi kita reti baca. Apa huruf 3, 4 huruf tu? Mim, ha, mim, dal. 3 huruf. Mim 2 kali, ha dengan dal. Apa jadi nama tu? Nama kekasih kita. Kenapa kita tak boleh rasa satu senyuman? Alhamdulillah, nama Nabi aku. Subhanallah. Awak baca surat khabar, kalau gambar anak awak keluar, suka anak kita. Ni gambar, panggil isteri, anak kita ni gambar keluar. Dulu periksa. Subhanallah, kita bangga. Kita tengok anak kita kahwin, naik planet bersanding, kita bapa nangis. Syukur anak aku panjang umur, aku dapat kahwinkan dia. Awak nangis. Kenapa awak tak boleh nangis untuk Nabi kamu? Anak kita boleh lupakan kita, Nabi takkan lupakan kita. Wallah, Nabi takkan lupakan kita. Ikhwan, maka akhirnya, ya, sampaikan padanya. Lepas daripada cerita Abraha ni, sebelum cerita Abraha ni, sebelum cerita Abraha, makna Abdullah jadi kahwin dengan Siti Aminah radhiyallahu anha. Kerana lepas cerita Abraha ni 50 hari Nabi lahir. Jadi saya balik sekarang, ia hari perkahwinan, iaitu ayahanda Nabi Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah. Ayahanda Nabi kahwin dengan ibunda Nabi 71 tahun sebelum kenabian. 71 tahun sebelum kenabian kahwin. Ya, bila kahwin, kahwinnya ayahanda Nabi Allah jadikan tak ada orang boleh ikut. Kamu kahwinkan anak lah, buat dekat hotel, anak raja, buatlah sepanjang-panjang berapa hari, sebulan kata orang walimatul urus. Tapi Allah jadikan tak ada orang boleh copyright perkahwinan ayah dan ibu dan Nabi. Kenapa? Dia tanya, kenapa hikmah ayah dan Nabi nak kena sembelih? Allah jadikan, kan Abdul Muttalib 10 anak. Kemudian Abdul Muttalib teringat nazar dia, kalau dapat anak nak sembelih. Jadi akhirnya ambil 10 anak dia nama, ya, dibuat cari undian, keluar nama Abdullah, betul? Orang-orang Mekah bangun, jangan sembelihkan Abdullah, anak aku sembelihkan. Masing-masing keluarkan anak laki-laki, ganti anak aku. Abu Talib tak kata, anak aku yang aku janji, bukan anak kamu. Aku janji pada Allah, anak aku. Orang ramai nak keluar neraka, semua tak mau. Saya pendekkan lagi, sampailah ada seorang perempuan yang pakar. Dia kata, wahai Abdul Muttalib, begini, letak nama Abdullah, letak nama unta. Kamu undi, selagi nama keluar Abdullah, ganti 10 ekor unta. Allah buat ni cerita kenapa? Kenapa Allah buat ni cerita? Cerita jawabnya apa? Tiap kali undi nama Abdullah radhiyallahu anhu. Berapa kali keluar? 10 kali. Kalau 1 kali 10 ekor unta, 10 kali 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kali ke-11 keluar nama unta. Abdul Muttalib undi lagi, tak puas hati, keluar nama unta, keluar nama unta. Selamat Abdullah. Selamat itulah langsung Abdul Muttalib teringat ada satu gadis yang susah orang nak pandang kecantikannya. Selalu Allah hijabkan. Gadis ini suka tolong orang, suka buat baik dengan orang, tapi susah orang nak dapat pandang wajahnya. Siapa tengok tertunduk, tak tahu kenapa. Tak boleh nak kenyit mata, nak main mata, nak kacau, tak boleh. Satu macam kehebatan. Abdul Muttalib teringat gadis tu, dan gadis tu nama Aminah binti Wahab. Pegang tangan Abdullah, ayah nak nikahkan kamu sekarang dengan gadis yang tinggal di Mina. Siti Aminah tak tinggal Mekah, tinggal Mina. Supuk 100 ekor unta sembelih. Disembelih, daging-daging unta tu diberi makan kepada seluruh manusia dan seluruh binatang yang berterbangan atau yang melatu. Jadi hari perkahwinan ayahanda Nabi, dia punya jamuan 100 ekor unta, dan yang hadir manusia dan segala binatang yang duduk makan. Ada orang boleh buat kahwin macam itu? Padi kau belum kahwin, boleh buat? Haji Basir dah kahwin dulu buat. Panggil segala, paling banyak kita panggil kucing je, no?
Segala yang terbang semua datang makan. Pesta perkahwinan Abdullah dengan Siti Aminah radhiyallahu anhu. Kahwin. Dan perkahwinan tu dinikahkan betul-betul bertentangan dengan Jamrah Usta. Jamrah Usta. Kita pergi di Mina ada 3 jamrah. Jamratul Aqabah, Jamratul Usta, Jamratul Ula. Betul-betul bertentangan dekat Jamratul Usta. Disitulah pernikahannya ayahanda Nabi dengan Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu. Siti Aminah dijaga oleh pakcik pasal ayahanda Siti Aminah dah wafat. Wahab dah wafat. Adik Wahab yang jaga Siti Aminah namanya Wahid. Wahid. Itu yang Piramli bikin cerita tu. Subhanallah. Ya, Wahid ini Datuk Sayyidina Hamzah. Pasal Abdul Muttalib, Datuk Nabi kahwin dengan anak perempuan Wahid. Ya, kahwin dengan anak perempuan Wahid, dapat lagi satu anak, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lahir hari Ahad, Nabi lahir hari Senin. Sayyidina Hamzah lahir hari Ahad, Nabi lahir hari Senin. Subhanallah. Jadi ikhwan, itu perkahwinan yang dikatakan apa sini. Maka bernikahnya Abdullah ketika umur 18 tahun. 18 tahun bernikah dengan Siti Aminah binti Wahab. Di mana Siti Aminah dipanggil orang Mekah Zahratul Quraisy, bunga Quraisy. Susah orang nak dapat, nak tengok susah. Subhanallah. Perkahwinan tu dinikahkan pada hari Tasyrik. Ayahanda Nabi kahwin hari Tasyrik. Subhanallah. Hari Raya Haji kita tahu ada hari Tasyrik selepas tu. Hari Tasyrik itulah dinikahkan ayah dan bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan pada dikabarkan dan adalah disebutkan di sini, ya, maka ketika Siti Aminah kahwin, perempuan-perempuan di Mekah semua sakit. Perempuan-perempuan di Mekah semua jatuh sakit. Kenapa? Masing-masing perempuan Mekah beridam nak kahwin dengan Sayyidina Abdullah. Tiba-tiba dapat khabar Sayyidina Abdullah dah dibawa pergi Mina, nikah dengan Bani Zurah. Ya, makna wanita pada Bani Zurah. Siti Aminah daripada Bani Zurah, ya, dan Abdullah daripada Bani Hashim. Kahwin, seluruh Mekah perempuan sakit. Hari kita kahwin ada perempuan mana sakit? Ada? Sakit hati ada? Sakit. Subhanallah. Awak bayangkan Allah punya hebat. Allah jadikan Nabi kita, Nabi hebat, mak bapak Nabi hebat. Siapa yang berdamping dengan Nabi semua hebat. Sahabat-sahabat Nabi jadi hebat. Orang-orang yang cinta Nabi Allah jadikan wali-walinya. Awak baca cerita Habib Noh, ya, wali kutub kita Habib Noh. Baca cerita Habib Noh, macam mana cintanya Habib Noh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dekatkan Nabi dengan hatinya kepada Nabi, cara hidupnya nak ikut sunnah Nabi, wallah, Allah akan angkat kamu jadi walinya. Itu kerja Allah. Siapa damping dengan Nabi? Subhanallah. Akhir dikabarkan apa? Dan setelah itu, ya, berlalulah masa, maka kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, dalam kelahiran Nabi dikabarkan, maka disebutkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Itu yang sahih. Yang tak sahih, yang kurang sahih 12 Rabiul Awal. Tetapi telah menjadi lumrah dalam masyarakat Islam kita, Singapura, Brunei, Indonesia, termasuk negeri-negeri Timur Tengah, kita ambil 12 Rabiul Awal. Sebab tu ada orang bikin maulud 9. Kita semua tahu 12. Kalau baca sejarah, dia letak 9. Itu yang masyhur. Tapi dah jadi biasa, dah jadi kebiasaan. Baik, ya. Jadi balik pada dikabarkan sini, pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya apa? Sesungguhnya apabila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir pertama kali, Nabi lahir dalam keadaan sujud, jari Nabi angkat. Kemudian sujud itu Nabi angkat wajah, Nabi pandang atas dengan senyum. Jadi senyum itu adalah wajah Nabi. Siapa ingat? Jadi kalau wajah selalu senyum, itulah tempias daripada wajah Nabi. Kita tak dapat menjadikan wajah kita macam wajah Nabi. Ambil senyuman Nabi untuk kita. Orang yang suka senyum, itulah wajah kekasih dia. Itu tanda cinta Nabi.
Ikhtiar, ubah-ubah. Baik, Nabi akan, ya. Kemudian pertama perkataan yang Nabi baca apa? Pertama bila Nabi lari keluar, Nabi dalam keadaan sujud, Nabi jari angkat, kemudian Nabi pandang atas, Nabi ketawa, senyum, Nabi cakap tu perkataan. Perkataan itu kadang-kadang kita buat malas nak baca. Apa dia? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis. Itu perkataan yang awak pakai dalam doa iftitah. Doa iftitah. Kita sembahyang Allahu Akbar, doa iftitah sunat, kita tahu. Tapi kita malas nak baca. Terus pergi Fatihah. Tak payahlah kita. Fatihah, terus Fatihah. So berapa rugi gitu. Wal itulah perkataan pertama Nabi baca. Jadi kalau kita sekarang dah tahu malam ni, start pada jangan tinggal iftitah. Seronok dengan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, kita dapat berkata. Lepas tu sambunglah wajah ke wajah sebagainya. Itu subhanallah ni baca. Kemudian itu perkataan, perbuatan Nabi bersin. Ya, maka bila bersin, sedengar seluruh malaikat bergema, sampaikan bumi Mekah ni bergegar dengar malaikat mendoakan Nabi. Sebab tu kita kalau dengar orang bersin, kita baca yarhamukallah, doakan dia. Dengar orang sana, yarhamukallah, tak kan? Tak. Subhanallah. Baik, pada dikabarkan lagi, maka nur Nabi bila waktu lahirnya, seluruh Mekah nampak terang. Nabi malam tu Nabi nak lahir, yang paling kecoh orang Yahudi. Orang Yahudi paling kecoh je tuan. Sebab apa? Orang Yahudi daripada zaman Nabi Musa, mereka dah dapat kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dah mengatakan, aku ada ciptakan satu bintang khas untuk Ahmad. Nama Nabi lah. Dan bintang ni tidak akan pun lahirkan melainkan saat kelahiran kekasih. Dan bintang ni sangat cantik daripada segala cakrawala. Bila saya cakap cakrawala, Jupiter, Neptune, lagi apa? Newton, lagi apa? Tolonglah ni, aku dah jam ni. Mars ke apalah yang awak tahu tu cakrawala. Semua cakrawala, namanya bintang, namanya apa sekali, paling cantik, inilah satu bintang yang Allah cipta khas, dinamakan bintang Ahmad. Jadi Nabi Musa ada pesan, bintang tu kalau nampak, Nabi tu lahir. Orang Yahudi ni dia pesan turun-temurun. Macam kita belajar agama juga lah. Dulu arwah Ustaz Daud Ali, ingat tak? Semoga materangan turunnya. Ustaz Daud Ali ajar kita apa ni, tauhid, wujud, kidam, bakar. Kemudian saya ni anak murid Ustaz Daud Ali. Sampai saya besar, saya bersyarat dengan Ustaz Daud Ali. Segan saya bersyarat dengan guru saya. Subhanallah. Ya, jadi kita turun-temurun sampai. Jadi sampai pada zaman Madinah. Di Madinah ni orang Yahudi ramai. Sebab apa? Orang Yahudi kena halau dengan orang Rom. Mereka pergi Madinah. Jadi mereka tinggal Madinah. Mereka ramai. Jadilah Madinah ni banyak kaum-kaum daripada orang Yahudi yang dinamakan kaum Bani Quraizah. Baik. Ya, maka malam tu, malam 12 Rabiul, kita ambil 12 Rabiul lah, kita cakap 9 lah. Ikut apa pendapat yang ramai kita buat, ambil 12. Malam 12 tu di Madinah kecoh, ternampak bintang yang sangat cantik. Masing-masing takbir, Allahu Akbar. Datang Nabi yang dijanji, datang Nabi yang dijanji. Di Mekah ada juga Yahudi. Satu Yahudi tu malam tu, dia keluar rumah, dia menjerit, Yahud, Yahud. Dia panggil geng dia je, dia tak panggil Arab. Dia panggil geng. Sebab apa? Orang Yahudi Arab, Nabi tu bangsa Yahudi. Semua keluar. Kenapa? Kamu lihat bintang tu, tak pernah nampak, cantik betul. Bintang tu kalau keluar, Nabi tu lahir. Lepas lahir, bintang tu Allah simpan. Allah takkan keluarkan lagi, melainkan di hari padang mahsyar. Subhanallah. Akhirnya mereka nampak ramai-ramai Yahudi pergi ke kota Mekah, ketuk pintu rumah orang. Ada kelahiran bayi? Tak ada. Pergi rumah sebelah, keliling kota Mekah, ketuk. Ada baby lahir tak? Ada baby lahir tak? Zero, tak ada. Subhanallah. Hari yang Nabi lahir tu, kalau ikut pada kitab tafsir, tak ada bayi yang lahir hari tu.
Allah tutup semua bayi tak boleh lahir. Allah nak lahirkan kekasih ini. Jangan sampai ada orang menumpang keistimewaan Nabi. Jangan ada orang menumpang. Umpama ada kan kita kadang-kadang menumpang. Ni siapa? Dia ni bapak dia memang handal. Dia ni ikut bapak dia. Jadi kita hormat pasal bapak dia. Pakai lesen bapak dia lah, faham? Subhanallah. Baik, tak ada orang. Sebab tu Nabi tak dilahirkan hari Jumaat. Allah tak nak Nabi tumpang kemuliaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumaat. Allah tak nak lahirkan hari Sabtu. Kenapa? Kerana hari Sabtu hari kemuliaan Yahudi. Allah tak nak Nabi tumpang. Tak mau hari Ahad. Hari Ahad kemuliaan orang Nasrani. Allah tak mau Nabi tumpang mana-mana punya kemuliaan. Sendiri punya kemuliaan yang tidak boleh ada orang campur. Allah pilih hari Senin. Sebab tu Nabi pesan, Bilal, jangan pernah kamu tinggalkan puasa hari Senin. Kerana hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin adalah hari aku dapat wahyu. Nabi pesan Bilal, jangan pernah tinggalkan puasa hari Senin. Kita dah dengar, kita cubalah. Memang puasa ni orang perempuan rajin, orang laki-laki maklum. Ya, pantang tengok nasi, pantang tak boleh. Ya, pasal semua hang tua punya. Baik, balik cerita tadi apa? Yahudi, subhanallah, sampai kepada Yahudi ke rumah Siti Aminah. Tengok ramai yang Siti Aminah. Kenapa? Ada Syifa. Syifa ni siapa? Perempuan, ibu kepada Abdurrahman bin Auf, ada kat dalam. Suwaibah Aslamiyah ada kat dalam. Ramai orang perempuan ada. Ya, kecoh, nak terang betul rumah ni. Yahudi dah sudah lahir di rumah ini. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok Rasulullah. Terus Yahudi ni menjerit, inilah Nabi yang dijanjikan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Inilah Nabi yang dijanjikan Nabi Isa. Ya, maka subhanallah. Ya, ada satu orang kata, wahai Abdul Muttalib, cepat selamatkan cucumu. Kerana orang Yahudi, dia tak suka kalau lain daripada bangsa ni. Dia akan bunuh ni bayi. Subhanallah. Baik, sebelum Nabi nak lahir, mulai Siti Aminah mengandung. Siti Aminah mengandung malam 1 Rejab. Baca Maulud Jauzi. Maulud Jauzi ada tulis keterangan tu. Mulai mengandung 1 Rejab. Bulan Rejab, lepas Rejab, Syakban, Ramadan, setiap bulan berhala dekat Kaabah jatuh. Angkat diri kan, besok pagi jatuh. Angkat diri kan, petang jatuh. Semenjak Siti Aminah mengandung, tak ada berhala di rumah, di sisi Kaabah, di seluruh Jazirah Arab, tak ada berhala yang boleh stand, jatuh. Ini kehebatan Rasulullah SAW dalam perut mak. Lagi seminggu kelahiran Rasulullah SAW, orang-orang Mekah lari pada Kaabah. Orang-orang Mekah yang sering tawaf, mereka ada tawaf. Ibadat haji ni ibadat lama. Ya, mereka tawaf, tapi mereka lari pada Kaabah. Kenapa? Kaabah condong sampai nak kena bumi. Condong mengayunkan dengan beri salam pada Nabi. Subhanallah. Semenjak mengandungnya Siti Aminah, bumi Mekah tak pernah kering. Selalu keluar bunga bumi Mekah. Bunga terus. Hari bulan Rabiul Awal tu, bunga makin banyak. Sebab tu awak tanya, balik buka dictionary, apa erti Rabiul Awal? Rabiul Awal tu apa erti bahasa Melayu? Awal bulan bunga mengembang. Tu bahasa Melayu. Subhanallah. Sebab tu Nabi suka bunga. Nabi suka bunga. Ya, sebab tu rumah kita biar ada bunga. Itu kesukaan Nabi. Kalau kurma sunat makan, siwak sunat pakai, bunga pun sunat. Pasal Nabi suka. Terlebih Nabi suka bunga mawar. Mawar, rose. Orang kita dah tak faham mawar. Dah banyak tinggal England. Jadi mawar tu apa? Rose, dia faham. You understand? Bagus. Baik. Subhanallah. Maka alhamdulillah, bila Nabi lahir, cahaya Nabi ni sampai pergi ke negeri Syam. Bila kata Syam, Jordan, Syria, Palestin, ya, termasuk Kuwait. Ini semua termasuk Syria. Cahaya Nabi pergi ke Syria sampai pergi ke barat. Subhanallah. Bila cahaya Nabi tu pergi keluar, cahaya Nabi pergi di Parsi, asal nama Iran. Di Parsi,
Orang kerajaan Parsi dia ada buat satu kuil. Kuil itu mereka buat dengan luar biasa kekuatannya, bertahun-tahun nak bina. Kuat. Ibarat kita bikin MRT, kuat. MCE dalam laut tak? Ombak laut kan kuat. Kan kerajaan buat lama tu. Nak betul-betul tahan, makna ombak laut pun tak boleh pecahkan. Itu pun dengan izin Allah lah. Betul? Kuat. Nur Nabi, bila Nabi keluar pada perut mak, keluar, Nur Nabi pergi sana, 13 tiang jatuh. 13 tiang kuil dekat Parsi ni jatuh. Subhanallah. Apa kata boyan? Rokok. Jatuh. Ibu-ibu, bapa-bapa, mungkin ada soalan, apa pasal 13? Kenapa tak semua sekali? Kan bagus. Betul tak? Semua habis lah, jatuh. Apa pasal nak 13? Maknanya kalau 13 ada yang lain tak? Ada lain tak jatuh. Apa pasal dia tak jatuh? Allah nak kasih pelajaran. Ini kekasih aku. Aku nak jadikan bukti. Apa buktinya? Ini saya pergi jauh dulu. Zaman Harun Ar-Rashid. Maknanya setelah zaman sahabat Sayyidina Ali semua, ya, Harun Ar-Rashid. Kenal Harun Ar-Rashid? Zaman Harun Ar-Rashid, ya, tentera Harun Ar-Rashid pergi Iran perang. Mereka dapat tawan Iran, asal nama Parsi. Maka tentera Harun Ar-Rashid nak robohkan tu kuil, nak roboh habis. Pasal apa? Ada saki-baki lagi lah. Orang masih ada sembah api kat situ semua. Nak roboh habis. Mereka ikat tali, ratusan tentera tarik. Tak jatuh. Diketuk dengan besi yang sangat kuat. Ketuk berhari-hari, berbulan-bulan. Tak jatuh. Sampai ada seorang nama Barmah. Dia kata, dia beritahu pada Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia kata, Tuan Khalifah, jangan habiskan duit negeri, jangan habiskan duit negara. Belanja dah sangat besar, nak runtuhkan tu kuil, tak runtuh-runtuh. Kenapa? Pasal Allah nak jadikan bukti. Ini tiang bukan pasal dia roboh, ni pasal dia lama. Allah nak tunjukkan tiang ni tak boleh roboh, tapi dia akan roboh dengan kena cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Subhanallah. Baru Harun Ar-Rashid teringat, apa pasal Tuhan jadikan 13 saja tumbang, apa pasal lain tak tumbang? Allah nak jadikan bukti. Kau pecahkan. Pecahkan dengan kekuatan tentera kau yang beratus-ratus ni. Pecahkan dengan apa alat, pecahkan. Dia tak akan pecah. Dia hanya runtuh dengan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ini Rasulullah. Sebab itu zaman Sayyidina Ali pernah pergi Iran. Sayyidina Ali sembahyang dekat kuil tu. Sayyidina Ali sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Apabila orang tanya pada Sayyidina Ali, ya Aba Turab, gelaran Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali suka baring atas tanah. Malam tak pakai bantal, suka baring atas tanah. Jadi Nabi gelar dia Aba Turab. Kita malam suka pakai bantal, Aba Piro. Jadi itulah. Tanya pada Sayyidina Ali, kenapa kamu semayang tempat kuil ni? Ini tempat kuil orang kafir. Sayyidina Ali kata apa? Memang dia kuil orang kafir, tapi cahaya Nabi pernah masuk meruntuhkan 13 tiang. Aku nak ambil berkat cahaya Nabi yang pernah masuk kat sini. Sebab tu aku semayang 2 rakaat. Sebab itu ulama habaib, Habib punya amalan. Setiap tempat yang sudah bikin maulid, bila habis maulid, orang mulai pulang, maka habaib akan semayang 2 rakaat kat situ. Kat rumah orang ke, kat masjid ke, kat mana kalau orang bikin maulid, habis maulid, orang pun kata, okey, sampai sini kita jumpa lagi, habis salam semua, orang pulang, awak jangan pulang, awak semayang 2 rakaat. Ya, sunat mutlak aja. Saja aku semayang 2 rakaat. Kenapa? Tempat tu ada berkat. Pasal tempat tu baru baca maulid. Tu amalan habaib. Kita kan lepas maulid balik, pada apa? Nasi ya. Apa yang kotak je, mana nasi subhanallah. Semayang 2 rakaat. Baik, kita balik pada itu dikabarkan, ikhwan, ya, maka dalam hal ini, sebelum lagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman sampai Mekah. Nabi Sulaiman alaihissalam sampai Mekah, bawa tenteranya. Nabi Sulaiman berterbangan. Awak tahu dalam kitab dalam kitab sejarah Quran yang Tuan Khalid baca tadi, semoga Allah panjangkan umur beliau, ya, apa dikabarkan, Nabi Sulaiman sampai ke Mekah.
Nabi Sulaiman alaihissalam, dia sampai Mekah, Nabi Sulaiman perintahkan tentera dia buat pesta, buat maulid. Buat apa pesta? Sembelih 5,000 unta, 5,000 lembu, 20,000 kambing di Mekah. Nabi Sulaiman suruh tentera dia beli 5,000 unta, 5,000 lembu dan 20,000 kambing, sembelih, kasih orang makan. Bila tentera Nabi Sulaiman tanya, "Tuan, wahai Nabi Allah Sulaiman, wahai Raja kami Sulaiman, kenapa begini banyak kita sembelih, kasih makan orang begini banyak sangat, kenapa?" Nabi Sulaiman kata, "Aku mungkin tak jumpa Nabi akhir zaman, tapi aku nak buat hari kelahiran Nabi tu akan lahir di bumi ini. Sebab tu aku nak kasih makan orang." Masya Allah. Haji Juali tak rugi kalau tadi potong-potong TV. Ibu-ibu yang tukang masak tadi berpeluh-peluh masak, awak buat untuk majlis Nabi. Nabi tak akan lupa kamu. Tuan Kari Allah tak akan lupa kamu. Kamu datang duduk untuk majlis Nabi. Kamu dengarkan bacaan kamu untuk umat Nabi. Semua ada bahagian. Semua. Awak yang pakai cantik-cantik, belanja duit pas, Nabi tak akan lupa kamu. Subhanallah. Nabi Sulaiman buat. Setelah Nabi Sulaiman buat tu, dah kasih makan orang, Nabi Sulaiman ajak jalan. Ya, tanya tentera, "Ke mana wahai Nabi Sulaiman? Ikut aku." Nabi Sulaiman ajak keluar jalan di Mekah sampai ke Jabal Nur. Sampai Jabal Nur, Nabi Sulaiman nangis tengok Jabal Nur. Apa kata Nabi Sulaiman bila tentera tanya, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa?" "Di atas bukit inilah nanti Nabi akhir zaman tu akan dapat wahyu yang pertama." Masya Allah. Ikhwan, lemah lutut saya nak bacakan sejarah Nabi kita punya kelahiran. Kita buat ala kadar je. Kalau kita buat stadium, buat kat Singapore Expo, ini kita buat setakat kata orang, kadang-kadang kita ada komersial. Kita tak belanja habis-habis untuk maulid Nabi. Kalau kita ikut habaib, orang yang mengaji Quran tu, mereka akan bayar 1,000 dinar. Orang yang baca nasyid ni, setiap yang baca nasyid, Harun al-Rashid akan bayar, ya, dengan persalinan-persalinan. Kita bayar apa? Sultan, subhanallah, Ayub al-Ayyubi, Salahuddin al-Ayyubi. Tahu tak Salahuddin al-Ayyubi? Salahuddin al-Ayyubi sampai diisytiharkan bila dia dapat kawan, ya, dapat kalahkan tentera Salib. Kan Salahuddin al-Ayyubi lawan Richard Dalaihat. Kalah Richard Dalaihat dekat bumi Palestin. Salahuddin al-Ayyubi tawan Mesir. Ya, subhanallah. Salahuddin al-Ayyubi lepas menang ni, banyak negara-negara dah jadi negara Islam habis. Richard Dalaihat balik UK. Mana? Bukan Hulu Kelang, United Kingdom. Salahuddin, ya, dia tak bunuh. Richard Dalaihat dia dapat tangkap. Salahuddin dapat tangkap. Lawan ni lama 7 tahun. Susah nak kalahkan Richard Dalaihat. Akhirnya Allah beri kemenangan. Itu kemenangan macam mana? Malam tu nak lawan lagi, 7 tahun tak menang-menang. Malam ni besok nak lawan lagi. Salahuddin lagi tanya kepada adik ipar dia, Muzaffar Shah. Dia kata, macam mana 7 tahun kita tak boleh menang dengan tentera Salib? Muzaffar Shah kata, "Wahai abang ni, wahai ipar aku, mari kita baca maulid malam ni. Cara selawat. Selawat. Ajak tentera selawat. Besok menang lawan." Richard Dalaihat kena tangkap dalam penjara. Tiap hari Salahuddin al-Ayyubi datang ke penjara, suapkan Richard Dalaihat makan. Suap makan. Ambilkan minuman susu, beri pada Richard Dalaihat. Dengan tangan Salahuddin al-Ayyubi minum. Richard Dalaihat menangis. Dia kata, "Aku musuh kamu. Aku nak bunuh kamu. Aku nak bunuh orang Islam. Aku nak habiskan Islam. Tapi kamu tangkap aku. Tetapi kamu tak bunuh aku. Bahkan kamu suap aku makanan. Kamu beri aku minuman dengan tanganmu. Sedangkan tangan aku masih baik lagi. Kenapa kamu buat begini pada aku, Salahuddin?" Jawab Salahuddin al-Ayyubi, "Inilah ajaran Nabi kami." Subhanallah. Ajaran Nabi kami, buat baik pada orang yang lemah. Richard, besok baliklah kamu ke Britain. Richard balik.
Orang Kristian seluruh dunia tak pernah lupa di sejarah. Sebab tu awak ada film yang dibuat dekat Hollywood. Apa Kingdom? Kingdom of the Heaven. Itu cerita ni. Kingdom of the Heaven dah pergi hantar Mesir, sensor betul tak dalam cerita. Jangan ada bias, jangan ada berat sebelah. Dilulus oleh ulama Universiti Al-Azhar. Awak tengok tu cerita Kingdom of the Heaven. Tu cerita lain Salahuddin Ayyubi lawan dengan Richard Leatherhead. Salahuddin Ayyubi bila dapat ni semua kemenangan, Salahuddin kata dengan dunia Islam, buat karang kitab maulid memuji Nabi. Siapa menang, aku beri dia hadiah yang tidak akan orang pernah berinya hadiah. Akhirnya ada satu hamba-hamba di Madinah, namanya Imam Ja'far Al-Barzani. Imam Ja'far Al-Barzani. Beliau hantar karangan tu pada Mesir. Dan banyak orang hantar karangan kitab maulid. Pertandingan tu dibenang oleh Imam Ja'far Al-Barzani. Maka itulah jadi Maulid Barzanji. Itulah kitab maulid yang pertama dalam dunia Islam, yang tertua. Kita ada maulid di Ba'i, ada macam-macam maulid. Maulid Barzanji yang tertua. Yang awak baca Al-Jannatu wa na'imuha, subhanallah. Syukur ikhwan, padanya apa? Nabi Sulaiman kata di sinilah akan dapat wahyunya Nabi akhir zaman. Ikhwan, subhanallah. Maka orang-orang tentera Nabi Sulaiman tanya, Nabi tu kalau jadi rasul, agama dia apa? Agamanya agama Hanafiyah. Hanafiyah tu makna apa? Lurus. Makna tidak ada zalim, tidak ada penipuan, tidak ada semua lurus. Sebab kita baca Hanif, lurus. Subhanallah. Akhirnya padanya dikabarkan sini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pergi kepada nak dapat wahyu. Nabi lahir, Nabi besar, awak tahulah Halimatu Sa'diyah menyusulkan semua, saya tak masuk lagi. Awak semua dah faham tu semua. Sampai nak dapat wahyu. Bila Nabi nak dapat wahyu, 6 bulan sebelum Nabi dapat wahyu, Nabi sering dapat mimpi. Dan mimpi-mimpi Nabi benar. Dan Nabi SAW beritahu pada kita, aku akan tinggalkan kamu wahai umatku. Nabi cakap dengan sahabat. Sahabat-sahabat menangis, ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kamu menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kamu dah pergi, wahyu tak turun lagi, ya Rasulullah. Kata Nabi dalam hadis, walau wahyu tak akan turun lagi, tapi sebagai pengganti untuk kamu yang aku tinggalkan, Allah akan beri kamu mimpi-mimpi yang benar. Ada pada kamu akan mimpi melihat aku dalam tidur. Kamu akan dapat mimpi aku dalam tidur. Man ra'ani fil manam, siapa lihat aku dalam tidur, haqqan, benar. Subhanallah. Jadi haraplah mudah-mudahan berkat malam ni, anak-anak kecil, jangan bilang berkat Habib Ahmad Ismail, jangan. Dengan berkat anak-anak kecil, dengan berkat ibu-ibu yang sering setia dengan suaminya, masak lauk makan minum suaminya, dengan berkat jawatan kuasa yang selalu memperhatikan kemakmuran masjid ni, dengan berkat orang tua-tua yang ada, yang duduk ni semua. Ya Allah, siapa pun yang kau jadikan malam ni berkat, bagilah aku dapat lihat Nabi aku dalam tidur, ya Allah. Subhanallah. Akhirnya sampai mana dikabarkan, Nabi sebelum jumpa malaikat Jibril, 6 bulan itu Nabi sering dengar bunyi hembusan. Riwayat mengatakan malaikat Israfil datang. Malaikat Israfil beri Nabi ilmu kekuatan batin untuk bertemu dengan Jibril alaihissalam. Beri kekuatan. Sebab malaikat Jibril, malaikat yang kuat, dia punya kekuatan. Kalau bahasa budak-budak, the power of Jibril. Kalau tak kuat, tak boleh menghadapi malaikat Jibril. Dalilnya apa? Satu ketika Nabi di Madinah, datang malaikat Jibril alaihissalam. Bila malaikat Jibril datang, Nabi suruh sepupu Nabi yang tadi, siapa nama? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abbas, wahai Abdullah, kamu duduk belakang aku, tutup mata sampai aku suruh buka. Ada riwayat kata tunduk sampai aku kata boleh angkat kepala. Kerana yang datang tu Jibril, kamu jangan tengok dia. Baik, anak muda ni yang bawah pada 15 tahun duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tunduk. Dia kata turut mata. Malaikat Jibril datang berbual dengan Nabi, dah sampaikan urusan semua. Malaikat Jibril balik. Bila malaikat Jibril balik, Nabi tanya pada Nabi Abbas, kamu tengok tadi, ada tengok tak? Dia tak boleh bohong. Ya Rasulullah, saya mengendap, saya tengok wajah Jibril. Nabi kata mata kau akan buta. Mata kau akan buta. Betul. Bila Nabi wafat, Nabi Abbas mata dia buta. Itu power of Jibril. Subhanallah. Jadi siap tu, baru akhirnya Nabi tengokkan masyarakat banyak kerana, Nabi pergi ke Bukit Sabir. Belum Jabal Nur, Bukit Sabir. Bukit Sabir ni kat mana? Kawasan Mina, tempat mak Nabi punya kampung. Nabi duduk Bukit Sabir. Nabi suka uzlah, suka seorang-seorang diri. Ibu bapa, kita kan suka kalau syarat ramai-ramai. Ramai orang. Tapi orang-orang salih dia suka seorang. Pasal kalau dia seorang dia dengan Allah, kalau dia ramai dia dengan makhluk. Sebab tu tengok wali-wali Allah kebanyakan mengasingkan diri. Tapi kita yang pergi jumpa dia, cari dia tak? Cari dia, ziarah dia. Daripada Jakarta, daripada Sudan, daripada Afrika, daripada Mesir, hatta Saudi, saya jumpa dekat makam Habib Nur. Berbah-bah datang. Apa pasal nak jumpa Habib Nur? Subhan. Masih hidup, Habib Nur suka menyendiri. Subhanallah. Jadi Nabi suka menyendiri di Bukit Sabir. Tiba-tiba dengar suara bukit tu kata, Assalamualaikum ya Rasulullah, mohon turun daripada aku, kerana di tempat aku banyak binatang-binatang yang berbisa. Kalau salah satu binatang tu gigit kamu, aku akan Allah hanguskan. Turun ya Rasulullah. Sebab tu Allah kata, Allah cakap, inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sambung, inna syani'aka wal abtar. Siapa menyakitimu, aku binasakan dia. Abtar, aku hancurkan dia. Nabi turun. Bila Nabi turun, Nabi berjalan, Jabal Nur panggil, Assalamualaikum ya Rasulullah, naiklah kepada aku. Naik. Itu sebab Nabi pilih Jabal Nur. Nabi duduk di Jabal Nur sebulan, turun. Kadang-kadang Nabi tak turun, Siti Khadijah naik. Siti Khadijah sering siapkan kuih, daging, masakan cara itu. Dia siapkan untuk makanan sebulan, untuk Nabi duduk dalam Gua Hira. Bekal untuk sebulan. Orang dulu tak ada Xbox, makanan tahan sebulan. Kan macam kita dulu, tahun 60-an kan tak ada Xbox, betul? Rendang, tahan seminggu, 2 minggu. Sekarang pakai Xbox, hari basi, 2 hari basi. Sambal kacang basi. Dulu sambal kacang tak masuk Xbox. Betul bu? Subhanallah. Tak tahu kenapa pula sekarang. Sebulan. Tapi Nabi bawa makanan, bekalan makanan sebulan, tak pernah sampai sebulan. Habis siang. Kenapa habis siang? Ketika Nabi di Jabal Gua Hira tu, ada orang-orang Arab yang naik menggembala kambing. Nabi turun, Nabi kasih dia makan. Nabi kasih makan. Jadi bekalan Nabi sering habis, tak sampai sebulan habis. Kita kalau pergi kerja, bawa bungkus nasi lemak 2 bungkus, habis, simpan, bohong nak makan lagi. Kan dia duit beli sendiri ya. Lepas tu malam, ya Allah, jadikan aku orang salih. Orang salih pelukis. Subhanallah. Ikhwan, subhanallah. Akhirnya, itu yang awak tahu, Malaikat Jibril alaihissalam datang. Malaikat Jibril alaihissalam datang. Dari riwayat mengatakan apa? Apabila Malaikat Jibril alaihissalam datang, itu Malaikat Jibril peluk Nabi berapa kali? 3 kali. Pertama suruh baca. Suruh baca. Nabi kata, aku tak boleh baca. Betul? Malaikat Jibril peluk Nabi lagi. Kemudian suruh baca. Jawapan Nabi, nak baca apa? Malaikat dia peluk lagi. Kemudian suruh baca. Baca Iqra, ramai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Sambung. Wa rabbukal akram alladzi sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapa-bapa, kita nak tanya, kenapa peluk 3 kali? Apa pasal tak nak peluk? Cakap sekali, kenapa Nabi tak boleh terus baca? Kenapa mesti peluk 3 kali?
Pertama nak ingat, peluk ni bukan maknanya apa? Peluk aja terus pandai. Janganlah besok kau jumpa anak murid baca, saya tak boleh, cikgu tak boleh, cikgu pun peluk. Kenapa cikgu peluk? Malaikat Jibril kan peluk, lepas tu Nabi boleh baca. Aku peluk kau, kau baca. Subhanallah. Peluk tu, hikmah dia apa? Nabi akan menghadapi 3 kesusahan. Sebab tu malaikat Jibril peluk Nabi 3 kali, nak beritahu Nabi, kamu ya Rasulullah, dalam kamu jadi rasul, laluan hidup kamu sebagai rasul, ada 3 kesusahan besar. Kesusahan besar apa? Yang pertama, kamu nak dibunuh orang di Mekah. Nak dibunuh. Ya, sampaikan Sayyidina Hamzah. Bila Sayyidina Hamzah ni pakcik Nabi, umur beza 1 hari. Sayyidina Hamzah ni suka pergi berburu, dia tak kisah Mekah. Jadi Nabi berdakwah dekat Mekah, macam-macam berlaku. Sayyidina Hamzah, ya subhanallah, habis masa. Okey, kita habis tadi 2 minit ni. Ya, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, apabila balik Mekah, 1 hari balik Mekah, jumpa satu orang perempuan. Perempuan dia kata, Hamzah, anak saudara kamu kena pukul, kamu sibuk cari buruan. Sayyidina Hamzah kata, siapa pukul? Siapa lagi kalau bukan abang kamu, Abu Lahab. Abu Lahab. Dengar tu, Sayyidina Hamzah adik, Abu Lahab ni abang besar tu. Dia bukan abang sulung lah. Ya, kalau kita bahasa lain mungkin apa ni, kalau pandak ke. Subhanallah. Sayyidina Hamzah dia pergi dalam kawasan Sa'i, betul-betul Nabi merah pipih, baru ditampak oleh Abu Lahab. Sayyidina Hamzah pergi, dia pukul Abu Lahab sampai keluar darah kepala saya. Habis dia pukul, keluar darah. Jatuh Abu Lahab terduduk. Tengok adik pukul abang. Ini kau jangan ikut. Adik pukul abang. Subhanallah. Terduduk. Langsung Sayyidina Hamzah, depan itu tengah berdarah-darah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia tunjuk Rasulullah. Wa asyhadu annaka rasulullah. Abu Lahab, aku ikut Rasulullah, aku Islam. Kemudian tu Abu Lahab tak serik. Abu Lahab buat kerja apa? Dia dengan isteri dia, Ummi Jamil. Isteri dia punya gelaran bagus. Ummi Jamil, perempuan yang paling cantik. Memang paling cantik, tapi paling jahat. Wa mar'atu apa sama? Tabat yada. Wa mar'atu Amar beritahu isteri dia masuk neraka. Isteri dia tiap siang pergi cari pokok duri. Duri-duri dia potong satu goni, dia akan tuang depan pintu rumah Rasulullah SAW. Abu Lahab tiap senja pergi cari tempat-tempat tai binatang, tai manusia, dia sanggup angkat, tuang depan pintu rumah Rasulullah. Orang beritahu Sayyidina Hamzah, ni pakcik, macam ni pakcik kita nak cari. Sayyidina Hamzah datang, Sayyidina Hamzah bersihkan semua. Dengan tangan dia bersih, kemudian dia jumpa Abu Lahab. Dia bilang, Abu Lahab, aku kalau nampak ada satu duri ada depan rumah Rasulullah, aku suruh anak engkau pungut kepala engkau kat sini. Dan aku suruh isteri engkau angkat badan kau bawa balik, kemudian anak engkau cari kepala engkau kat sini. Subhanallah, tu Sayyidina Hamzah. Tapi ya kawan, bila zaman sampai Madinah, Nabi mimpi. Apa kata Nabi? Aku mimpi ada seekor lembu disembelih. Dengar lembu sembelih, mimpi lembu sembelih, tapi taksir lain. Maka saya kata, ya Rasulullah, apa makna mimpi itu sembelih lembu? Jawab Nabi, itu bermakna ada satu daripada kerabatku akan mati dalam peperangan esok hari, perang Uhud. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah diam. Datang malam, Sayyidina Hamzah masuk khemah Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah mimpi yang semalam kamu kabarkan itu, adakah aku? Nabi suruh cakap benar. Nabi kata, betul pakcikku, besok kamu akan meninggalkan kami. Sayyidina Hamzah kata, aku reda. Aku reda. Subhanallah. Dia keluar khemah. Bila nak keluar, Nabi panggil, Amin, Amin, pakcik.
Saya nak tahu sini. Tak nak ke malam ni kamu tidur sebelah aku, wahai pakcikku, sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sehingga kita tidur berdua-duaan, kulitku menyentuh kulitmu. Dan tak nak ke malam ni sebelum kita tidur, kita berbual-bual kali terakhir. Subhanallah. Sayyidina Hamzah gembira, duduk berbual dengan Nabi sampai jauh malam. Malam tu tidur, Nabi impitkan pada Nabi, kenakan kulit Nabi kepada kulit. Subhanallah. Siang hari, mulai perang Uhud, Sayyidina Hamzah panggil semua tentera. Sayyidina Hamzah kata, aku dah jaga anak saudaraku Rasulullah daripada zaman Mekah sampai Madinah. Hari ini aku berhabisan dengan kamu. Aku bersumpah, aku tidak akan reda mana-mana umat Islam membiarkan Rasulullah disakiti sedangkan dia duduk diam. Demi Allah, aku tak akan reda orang itu, termasuk saya dan kamu semua. Kalau Rasulullah disakiti, kamu tinggal diam, aku tak akan reda kamu. Jangan ada satu ulat pun naik ada kulit Nabi, aku tak reda kalau kamu tahu kamu tak akan, kamu tidak tidak menghilangkan. Subhanallah. Jadi itu kita lihat macam mana tadi. Maka itu pelukan kedua beritahu Rasulullah SAW akan kena keluar pada Mekah, kesusahan. Pelukan ketiga beritahu Rasulullah akan berdepan dengan peperangan yang besar seperti peperangan Badar, peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ada seorang sahabat namanya Ubaidillah. Pipi Nabi termasuk besi, rantai besi, dua-dua pipi masuk dalam, tembus dalam mulut. Dahi Nabi pecah, gigi depan Nabi patah kena tombak, kaki Nabi luka. Ubaidillah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dia nak tarik di rantai, dia tak gunakan tangan. Dia kata, Rasulullah, aku takut kalau aku tarik agak kuat sangat, nanti kamu sakit ya Rasulullah. Biarkan aku gigit rantai itu. Dia gigit sendak-hendaknya, gigit, tarik pelan-pelan, gigit, tarik pelan, sampai gigi sebelah dipatah, keluar. Yang kiri dia gigit sampai gigi yang sebelah patah. Nabi tengok dua gigi dia patah, nak keluarkan besi di pipi Nabi. Terus Nabi doa, ya Allah, walaupun gigi depan dia dua, kiri kanan patah, jadikan dia orang yang baik bacaan walaupun gigi dia sudah patah. Kabul. Ubaidillah ni walaupun gigi depan, awak tanya orang ahli Quran, kalau gigi kita tak ada kan susah nak sebut Sad, Sin, terlepas. Dia boleh baca Quran dengan fasih sampai ayat-ayat. Kawan, sebelum saya tinggalkan kamu, buat yang terbaik untuk Nabi, sayang Nabi. Tak ada malam melainkan dengan selawat, tak ada malam melainkan dengan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal tak Abu Sufyan? Abu Sufyan dengan isterinya yang bunuh Sayyidina Hamzah, ingat tak? Di perang Uhud, Hindun. Abu Sufyan dengan isterinya datang perang Uhud lawan Nabi, bunuh Sayyidina Hamzah, isterinya Hindun bunuh. Awak tahu tu cerita. Tapi selepas itu Allah pilih Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, dia kata dengan orang-orang Islam, aku dah terlambat membela Nabi. Kamu dah lama semayang bersama Nabi, kamu dah lama ikut Nabi, kamu dah lama beriman dengan Nabi, kamu dah puasa Ramadan bertahun-tahun bersama Nabi, kamu dah kata orang ikut Nabi peperangan banyak, kamu dah bina. Aku terlambat, aku baru masuk Islam, baru nak start bela Nabi. Hari ini aku akan terus bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita, walaupun kita kata saya baru datang maulid malam ni, Habib, saya dulu tak tahu maulid, sekarang lah dengar-dengar maulid saya datang. Masa umur awak masih ada, tunjukkan awak benar-benar nakkan Nabi. Belalah Rasulullah, bawa keluarga dekati Nabi, bawa anak isteri kita dekati Nabi. Jadikan anak kita orang yang boleh hafal selawat Nariyah, selawat Sidi Ahmad Badawi, dia boleh baca. Jadikan anak-anak kita seperti itu. Subhanallah. Akhirnya Abu Sufyan mata sebelahnya kena panah, buta je rasanya. Abu Sufyan mata sebelah kena panah dia, buta. Ketika tu umur dia 80 tahun. Setelah Nabi kembali kepada Allah wafat,
zaman masuk pada zaman Sayyidina Umar, dia pergi peperangan, umur dia 90 tahun, di atas kuda. Di atas kuda dia masih mengarahkan tentera Islam, terus bertemu lawan, bela Rasulullah. Dalam dia kata bela Rasulullah, satu panah sampai kat mata kiri. Buta dia dua mata. Dia ketawa terbahak-bahak. Bila dia tarik tu, mata dia dua buta tak nampak. Dia ketawa. Isteri dia hendon kata, apa yang awak ketawa? Mata awak dia dua dah buta. Apa sebab awak ketawa? Apa dia kata? Alhamdulillah, tak ada lagi apa lagi aku nak pandang. Setelah aku pandang wajah Rasulullah, dah cukup, tak ada lain aku perlu pandang. Biarlah dia buta, aku reda. Kedua, aku ketawa kenapa? Besok kalau dekat padang mahsyar Allah tanya, bagaimana kamu bela Rasulullah, aku akan tunjuk dua mata aku. Bagaimana kamu bela kekasihku, aku tunjuk dua mataku. Ya Allah, ini mataku buta adalah dengan sebab aku bela kekasihmu. Malam ni kita bela Rasulullah macam mana? Ikhwan, saya ajak kita, mari kita akhirkan majlis ni dengan satu simak kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saja saya karang dalam bahasa Melayu untuk menyentuh hati orang-orang yang mendengar. Bagi diri kami, waktu saya menulis ni dah berapa kali menangis, dah berapa tempat kami alunkan. Mudah-mudahan malam ni pun saya mampu menangis dengan izin Allah. Dan kamu juga jangan sekat air mata. Biarkan air mata itu mengalir kerana kamu nakkan Rasulullah. Tunjukkan kepada Allah, sedangkan Allah Maha mengetahui yang agar ni di mana tunjuk pada Allah, sedangkan Allah mengetahui bahawa kita ingin nak bersama Nabi. Dikasihkan pada orang dewasa. Ini Syukri, kasih orang dewasa dulu. Ini Azmil, kasih orang tengah-tengah ni belum dapat. Baik, Alhamdulillah. Jom ramai-ramai, bismillah, kita dengarkan alunan pada kaum ibu. Kita ikut, bismillah. Kan Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, rindu yang suci membawa tangisan. Ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Membawa tangisan yang menghadiri majlis. Ya Allah, sampaikan hajat kami bersama Nabi kami. Sampaikan hajat kami. Kan Nabi, Ya Allah, jangan hampakan kami. rindu yang suci Ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah. membawa tangisan. Ya Allah, hamba-hambamu dalam rumahmu ya Allah, yang menghadiri majlis Nabi, hendak bertemu ya Rasulullah, hendak bertemu kepada Nabi. ya Allah, Bilakah masa, ya Allah, bilakah masa waktu bertemu. jadikan hari mati kami dapat lihat Rasulullah hadir waktu kami nazar. Hari berlalu, majlis diraikan Ya Rasulullah, untuk mengobat rindu, untuk mengobat rindu padamu Rasul. kita berhenti, kita ambil miskat, lepas tu kamu ulang, saya serahkan majlis balik pada tuan pengurusi. Kita ingin bertemu Nabi dalam perang Badar. Ada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Ubaidillah,
bin Haris bin Abdul Muttalib. Dengar nama ni, Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muttalib. Haris pakcik Nabi yang sulung, anak Abdul Muttalib yang sulung nama Haris. Haris ada anak Ubaidillah, dia beriman dengan Nabi SAW. Beliau jaga Rasulullah SAW di perang Badar. Datang satu orang jahat namanya Rabi'ah. Rabi'ah ni dia terkam Ubaidillah. Ubaidillah terlentang jatuh, terlentang. Rabi'ah ni ambil pisau Ubaidillah yang kat pinggang, ambil, dia cocok dekat peha Ubaidillah sedalam-dalam, kemudian dia tarik sendak-sendak hati sampai lutut. Setelah tu Ubaidillah dalam keadaan mengerang kesakitan kuat, Rabi'ah ni dia koyak peha Ubaidillah, dia keluarkan tulang tu rentak patah. Patah. Kemudian sempat sahabat lain bunuh Rabi'ah, si kafir. Rabi'ah ni kafir. Ubaidillah peha sudah terbuka, tulang sudah terkeluar, sudah dikeluar patah kan. Tak mati dalam perang Badar dia. Balik perang Badar, umat Islam menang. Ubaidillah kesakitan kuat, berjalan balik nak balik Madinah. Bayangkan tulang sudah dikeluarkan, awak boleh bayang macam mana azab tu. Dan perjalanan, separuh jalan dia panggil, ya Rasulullah, aku nak baring dekat atas telapak kakimu ya Rasulullah. Nabi duduk bersila, Nabi ulurkan kaki Nabi sebelah kanan. Ubaidillah kata dengan orang yang papah dia, rebahkan aku. Subhanallah. Rebahkan aku, kata dia, di tapak kaki Rasulullah. Biar wajah ni cium tapak kaki Nabi. Orang perebah, dia cium tapak kaki Nabi, bukan kaki, tapak kaki Nabi dia cium, dia baring dengan pipi dia. Dia kata, tak salah Abi Talib cakap dulu, kami akan membela-Mu ya Rasulullah. Kami akan biarkan anak-anak kami mati di keliling kakimu. Tak salah cakapmu Abi Talib. Dulu kau pernah bikin syair memuji Nabi. Hari ini aku putarkan syairmu. Dia pun cium tapak kaki Nabi. Dia kembali kepada Allah. Subhanallah. Ni orang-orang yang sayang Nabi. Kita tinggal menangiskan cerita mereka. Mudah-mudahan Allah samakan kita dengan sahabat Nabi. Setidak-tidak dapat bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apa pun yang saya sampaikan dengan satu nama itu, saya nak kamu semua cinta Nabi. Saya nak kamu semua sama-sama Nabi. Andai kata saya kau tutup mata, teruskan makmurkan rumah Allah, kerana itulah yang Nabi gembira. Nabi suka tengok kamu bersaf-saf sujud kepada Allah. Nabi suka lihat kamu baca Quran. Nabi titipkan ayat-ayat waktu malam, ayat-ayat lepas subuh, baca terus. Nabi titipkan kamu suruh buat baik. Dan Nabi ada pesan banyak wasiat-wasiat pada akhir. Sebenarnya saya dah siapkan nak sampaikan pesan Nabi yang akhir sebelum Nabi putus nyawa, tapi masa dah pukul 11 malam. Subhanallah.